Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Pagi. Alright, so sebelum tu saya nak check sekali lagi. Adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas? Kalau boleh dengar, cuba komen. Boleh dengar? Test, test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Okey, bagi tahu pada sesiapa yang kata tak dengar tu, Boleh. dia kena keluar dan you masuk balik and then you mesti connect with your audio. Itulah masalah utama dia sebenarnya. Okey, kita ada berapa orang ni? Baru 18 orang, tolak 2, 16 orang. So boleh tak you all ni screenshot ke, ambil Yes. video ke kan, and then post dekat dalam kita punya group, ajak kawan-kawan untuk sama-sama join, untuk sama-sama belajar lah. Yang ni kita biasa training tu teori, Ah, yang ni betul-betul yang real case study, practical punya. practical punya kan. So kita kena belajar apa yang dibuat betul, betul tak? Betul. Alright, so siapa yang dah screenshot, siapa yang dah share dekat dalam group, komen dan share. Alright, sementara tu sebelum kita bermula, seperti biasa kita mulakan kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah supaya majlis kita ni berjalan lancar. Kepada yang bukan Islam, boleh doa supaya semua orang boleh belajar, semua orang dipermudahkan urusan, semua orang murah rezeki. Boleh ha? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kan, alright, kita baru ada 19 orang. Mana lagi ni kan? Alright. So, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid Abdul Rashid. Dan saya Nur Shirley Kamilia Abdullah. Alright. So, sesi ni kita panggil Go Green Matrix Success Story. Alright. So, kita macam kita jemputlah kita punya team yang dah run bisnes kereta sewa dan yang dah buat duit. Dan saya panggil orang yang dah jana pendapatan lebih daripada 5 angka sebulan. Betul. Kan? So yang tetamu yang kita jemput ni pun dia dah 18 bulan, lebih daripada 18 bulan join. Dan dia punya jualan pun dah lebih daripada 5 angka kan. Alright. Cuma sebenarnya saya jenuh pujuk kita punya tetamu jemputan ni kan. Saya rasa dia macam ni tau. Kita punya apa ni, kita punya GM Hub ni, dia orang punya apa ni personality tu yang join ni semuanya jenis macam pemalu ya semua. Malu kan. Jenuh lah yang ramai nak pujuk dia untuk sharing kan. So you all yang masuk ni bersyukur gila lah. Memang susah gila nak pujuk you all apa ni nak pujuk seseorang ni untuk sharing ni, dia bukan sebab dia tak nak sharing, tapi dia pemalu, dia itu tak yang confident dia kan. tak confident, tak tahu nak cakap apa kan. uh. Tapi saya pesan kat dia lah kan, kita buat benda ni sebab apa. Saya ada nampak lah setengah kita punya team, dia orang dah kadang-kadang dah lama join tapi dia tak nampak jalan macam mana nak buat kan. Padahal orang yang baru bermula, bila dia follow step-step tu and then dia memang betul buat action, dia boleh buat dan lagi baik dia berbanding orang yang dah lama buat. So sebenarnya kita lebih mudah belajar tengok orang. Kita tengok orang tu buat apa betul, kita follow dia. Dan sesi ni pun kita buka juga nanti lepas habis kita punya tetamu ni sharing. You nak tanya soalan pun boleh tanyalah. Kita target lah dalam sejam ni, sejam ni lah you boleh belajar something lah. Alright, dah berapa? Tak ramai lah join ni. Kalau tak ramai nanti next time kita tak payah buat lah kan. Betul. Alright. Pada mereka yang mungkin sekarang ni tengah dalam progress apa semua kan, kalau kita jemput tu next time kenalah sambut kan, betul tak? Betul. Ni kan kita nak membantu sesama kita, betul? Nak sharing ilmu. Sharing ilmu tu bila kita memberi ilmu, kita memberi, kita tak menerima sahaja, rezeki tu lagi banyak, betul tak? Betul. Sebenarnya ini salah satu cara Go Green Matrix kita nak membantu kita punya team untuk naikkan dia punya branding. Betul. So macam actually kita buat sesi ni kita buat dekat Zoom dan kita juga live streaming dekat Facebook group. Facebook group kita ada 2,000 lebih.
Kita juga dekat TikTok pun ada. TikTok saya ada lebih kurang 90,000 follower. Yes, Dan video betul. ni kita akan upload juga dekat kita punya YouTube. YouTube. So nanti kalau ada orang tengok, and then kalau you adalah tetamu jemputan, you cerita dan orang berminat nak kerjasama ke, nak pajak kereta ke, nak jadi pelanggan ke, Nak so jadi ejen nak ke? jadi ejen, so Kan? dia membantu you jugalah. Alright. So, you all dah ready ke untuk dengar sharing dengan tetamu kita ni? Kalau dah ready, komen dah ready. Mana ni kita punya penonton ni tak bertambah ni. Kalau boleh kita cuba target lah 30 orang kan. 30 partisipan. Saya punya Zoom ni boleh masuk dalam 100 orang. Tapi mungkin ada juga yang tengok dekat Facebook kot. Facebook. Alright, ready ya? Okay. Alright, so tetamu kita pada hari ni Tuan Kamarul lah, Tuan Kamarul, tapi dia selalu letak Kas Car Rental. Kas. Kas tu saya rasa Kamarul Arifin, S tu apa tak? Car Rental kan. So dia join secara ringkas lah. Nanti dia akan cerita juga pasal dia. So Tuan Kamarul ni tak silap dia join kita pada bulan Ogos 2022. Dia sama macam Titi. Titi join, dia pun join. Masa dia join tu dia ada 2 biji kereta. Lepas tu dia start tambah-tambah kereta dan sekarang ni terbaru dia ada lebih kurang 10 biji kereta. Dan paling menariknya adalah Tuan Kamarul ni dia duduk dekat Perlis. Duduk orang je boleh kira kan. So saya kalau macam orang nak buat kereta sewa dekat Perlis ni, saya pun fikir kan, siapa yang nak sewa kan. Sebab apa dia kecil apa semua. Tapi Tuan Kamarul dia boleh survive sampai dia boleh berhenti kerja lagi. Betul, itu interesting tu. Kan? Dan kita sebenarnya ramai orang yang join kita yang go green matric ni dan dia buat bisnes dia memang betul-betul buat daripada dia bekerja dan dia boleh berhenti kerja. Kan? Ada tak sesiapa kat sini yang nak belajar buat bisnes kereta sewa, lepas tu tambah kereta sampai satu tahap you boleh berhenti kerja, you boleh uruskan bisnes ni. Betul. Nak berhenti, nak ambil keputusan berhenti kerja ni bukan calang-calang, betul tak? Betul. Kalau tak ada pendapatan yang mencukupi, kita berhenti macam tu saja, betul tak? Betul. Macam kita dulu kita start tahun 2006, 2011 kita berhenti kerja kan. Betul. So kita berhenti kerja pada umur kita 32 tahun. Ya Rabbi, nikmat dia tak tahulah kan. Sebab apa? Duit tu boleh cari tuan-tuan. Masa tu yang kita susah nak dapat. So kita ada freedom kan. Kita boleh spend masa dengan anak-anak, boleh jalan kan. And then business kereta sewa ni bila ada sistem, you boleh tinggalkan dan pekerja boleh run kan. Betul. So benda ni yang kita nak you all ada masa dengan family kan. Boleh ada duit, boleh sediakan peluang kerja, boleh beli rumah apa semua. Ini yang kita nak. Alright, so Tuan Kamarul dah ready ke? Kalau dah ready cuba komen dah ready. Dah nampak dah. InsyaAllah boleh. Boleh dengar tak suara Tuan Kamarul? Kalau tak dengar, suruh dia jerit sikit. Cuba test. Boleh dengar tak? Test, dengar. Dia orang dah tidur dah. Tak ada komen pun. Sudah. Semua Sudah kan? Sudah. Alright. Okey, nasib baik kata dengar. Boleh dengar. Okey, Tuan Kamarul mungkin kena cakap kuat sikit lah kan. Sebab apa kita orang ni memang pakai mic special lah. Ni mic kita orang memang macam nak berlagu lah ni. Right. Okay, so tanpa membuang masa, kita serahkan dekat Tuan Kamarul untuk dia berkongsi. Tuan Kamarul, saya dah sediakan soalan. You just jawab je ikut soalan. Nanti habis sesi tu kita akan buka soal jawab lah. Boleh ya? Baik. Okey, silakan Tuan Kamarul. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua. Boleh dengar? Jelas tak? Boleh. Boleh ya? Okey, nama saya Kamarul Arifin bin Muhammad. Saya berasal dari Perlis. Lokasi saya di Besari, Perlis. Besari ni saya duduk di antara tengah-tengah antara Arau dengan Padang Besar. So, saya berumur 37 tahun. Okey. Untuk pengalaman kerja saya pernah selama 12 tahun saya bekerja dengan syarikat pengangkutan ataupun travel lah. Dia syarikat travel selama 12 tahun sebagai ketua penyelia ataupun lebih kurang macam pengurus juga lah. Sebab saya urus ke semua. Di bawah saya dulu ada lebih kurang 50 orang staff, pemandu dan juga foreman lah.
So selama 12 tahun tu macam-macam lah yang kita buat. Kena fikir masalah bila ada aduan. Sebab syarikat yang saya kerja dulu dia banyak kontrak dengan universiti di Poly. Okey, lepas tu saya soalan dia, saya berhenti kerja pada bulan 11 tahun lepas. Tu saya fikir habis tu yang boleh berhenti tu. Okey. Untuk sebelum nak masuk Go Green Matrix ni, antara cabaran yang saya hadapi lah, saya tak yakin, takut, risau. Benda-benda tu biasalah kalau benda yang kita nak buat hak sendiri ni, jadi macam tak yakin lah. Walaupun saya memang dah biasa buat dalam bidang pengangkutan dan sewaan, tapi kita buat yang syarikat punya, majikan punya kan. Jadi kita tak fikir sangat pasal benda-benda yang akan berlaku. Tapi bila kita nak buat hak sendiri ni, kita rasa risau lah, tak yakin. Sebab biasanya kalau syarikat saya tu dia, majikan lama saya banyak berurusan dengan jabatan kerajaan, dengan universiti. Jadi bila berurusan dengan jabatan kerajaan ni, risiko dia tu agak kurang lah berbanding dengan kita nak berurusan dengan orang luar. So kat situ memang kita perasaan tak yakin tu ada lah. Lepas tu macam mana kita nak mula tu tak tahu macam mana nak mula. Walaupun saya dah ada dalam bidang tu, tapi tak tahu macam mana nak mula buat hak sendiri. Jadi disebabkan tu saya pun carilah, saya Google, saya tengok YouTube. Mula-mula saya Google dulu, saya carilah pendapatan apa, cara penjagaan yang dapat pendapatan tinggi. Tu ada lah naik di dalam Google tu, masa sewa. So saya fikir okey juga kan masa sewa, nak try juga. Sebab dah biasa dengan benda tu. Lepas tu saya tengok YouTube, saya jumpa lah channel Tuan Wahid. Tapi masa tu Tuan Wahid punya background hijau kan. Okay. Lepas tu bila saya tengok tu, masa tu tak masuk lagi lah. Saya fikir dulu, tengok lama lah saya tengok. Ada lah 5-6 bulan tengok. Lepas tu baru saya berani untuk masuk daftar. So bila saya dah daftar masuk tu, saya pun banyak lah bertanya, bersoal dengan Tuan Wahid. Dari situ dia punya keyakinan tu sikit demi sikit dia masuk lah. So dari situlah saya mula buat hotel sewa dengan saya start dengan 2 biji. Kereta yang saya guna sendiri tu, Beza tu. Lepas tu saya ambil yang kereta Birah saya, Alza. Saya bermula dengan 2 biji tu lah. So kat situ saya mula. Masa tu pun masih wah-wah lagi. Tapi saya cubalah saya buat juga. Sebab kalau kita tak buat, kita tak tahu. Jadi kita buat juga. So, bila dah buat, dapat job yang pertama tu, dia punya perasaan tu, uish, syok juga. Sebab kita dapat income yang, boleh orang kata apa, dapat sestui. Kan, sebab dia waktu tu job pertama saya, Alza, saya dapat 4 hari. Customer sewa 4 hari. Jadi dapat, uish, sedap lah. Kalau campur gaji saya bulanan masa tu, jadi macam mewah lah. Tapi lepas tu dah 2 biji tu, kita rasa macam benda tu tak cukup. Sebab ada demand, masa tu demand ada. Jadi kita pun fikir nak tambah kereta lah. Antara sebab yang saya pilih bisnes hotel sewa ni, salah satunya sebab saya dah berada dalam bidang tu. Jadi macam kita okey lah, kita boleh belajar lagi. Lepas tu saya duk tengok orang lain juga. Saya tengok orang lain yang buat hotel sewa ni, pendapatan yang buat tu boleh kata sejak duduk. Orang boleh kata sejak duduk lah. Lepas tu saya pun bergaul juga dengan owner hotel sewa yang berada di Polis ni.
So saya juga belajar dengan mereka juga, ambil ilmu sikit-sikit. Lepas tu saya juga bertanya juga dengan majikan saya dulu tu, Tuan Haji Zamri, bekas majikan saya. Dia pun ada bagi dorongan dan sokongan pada saya. So dia bertambah lagi lah dengan ajaran daripada Tuan Wahi, Puan Shirley. Jadi saya bertambah lagi berani untuk buat loan, beli fighter tambah. Dari situ bermulanya saya tambah biji. Saya beli Azia, lepas tu saya beli Arus. Dari situ saya dah buat, saya dalam masa setahun tu fighter saya jadi 9 biji. Lepas tu lah yang jadi ujung tahun tu dapat 10 lah. Jadi 10 biji. Dari situlah, dari segi marketing, yang tu saya banyak sawah pada orang rumah saya. Orang rumah saya yang banyak buat marketing. So orang rumah saya ni pun, dia pun pakar lah babak marketing ni. Sebab sebelum ni kami pernah berniaga jual sambal. Jadi dari situlah dia guna kepakaran dia untuk buat marketing. Guna media sosial yang mana ada. So blast dan iklan tu. So saya mula masuk Green Matrix pada Ogos 2022. Lokasi yang saya buat, saya tak sewa tapak apa, saya cuma buat di rumah. Lokasi saya memang ada di rumah. Sebab rumah saya ni pun, saya boleh parking, lebih kurang 10 biji lah, saya memang parking 10 biji. Di belakang rumah saja boleh masuk, di depan rumah boleh parking. So ada kawasan yang boleh parking, jadi buat apa nak sewa tapak kan. Untuk buat masalah lah. Kalau ke depan bila tambah banyak-banyak, saya kena keluar juga. Saya kena cari tapak yang luas juga. Untuk masalah ni saya buat di rumah. Lepas tu antara sebab juga saya pilih saya buat di rumah ni, sebab lokasi rumah saya ni, saya dekat dengan kereta api, KTM. KTM Arau dengan KTM Padang Besar. Jadi saya punya target saya di situ. Saya lebih target pada orang yang turun daripada KTM. Walaupun yang selebihnya memang university pun ada juga. Tapi saya lebih target pada mereka. Yang mana orang luar main ke polis. Bilangan fighter ada 10. Rekod jualan tertinggi yang pernah saya dapat katakanlah 14K lah. Yang tu paling tinggi lah. 14K. Andahnya tu. Kalau orang lain lagi banyak. Tiga perkara betul yang dibuat untuk dapatkan jualan. Pada pendapat saya lah. Yang pertama marketing. Bila kita buat marketing, baru orang nampak. Kalau tak ada marketing, orang tak nampak lah. Marketing kita buat, rumah saya buat memang saya blast pada semua media sosial. Facebook, TikTok, Instagram. Jadi kita guna kemudahan yang ada di teknologi yang ada lah ni, media sosial yang ada lah ni, kita pakai semua. So kita blast ke semua. Tapi saya banyak pada Facebook lah. TikTok nombor 2, Insta nombor 3 lah. Saya lebih pada Facebook. Yang kedua, pendapat saya, komunikasi. Komunikasi ni antara kita dengan customer. Macam mana kita nak deal dengan customer, macam mana kita nak close deal dengan customer, cara kita layan WhatsApp, bila orang contact macam mana kita nak jawab. Yang tu benda yang penting lah. Selepas marketing, bila marketing baru orang masuk, orang cari kita. So kat situ komunikasi. Yang ketiga, servis. Kalau kita bagi servis yang tak elok, orang akan sewa sekali je. Tapi kalau kita bagi servis yang cantik, orang akan repeat. Maksudnya kalau kita servis dari segi condition kereta, bersih luar dalam, servis minyak ikut jadual yang betul,
Yang tu memang penting lah. Lepas tu dari segi servis kita hantar harta pada customer ikut masa dengan lokasi yang customer minta. Maksudnya kita selesaikan masalah customer kan. Lalu customer dia pun bila dia pun turun KTM dia pun tak tahu pergi mana kan. Nak ambil harta kat mana. Kan dia pun dah haji kita. So kita kena bagi selesaikan masalah dia, kita pergi hantar harta kat dia. Macam saya pergi hantar lah di KTM, Arau, Padang Sak, Stesen Bas. Saya hantar semua. Pengalaman buruk yang pernah saya lalui selama setahun, dalam masa setahun yang saya baru buat tu, ada dua lah. Yang pertama, harta accident lah. Accident bukan accident biasa lah, accident total loss. Kat situ pun memang dia buat kita rasa down benda tu. Tapi bila kita cuba kita ambil balik semangat tu, saya cari balik apa yang kita buat tu silap yang boleh berlaku benda tu kan. Memanglah accident ni kita tak boleh nak jangka kan. Tapi sebab apa benda tu boleh berlaku. Jadi antara yang masalah yang saya jadi accident tu sebab saya bagi dekat student. Dah student, lepas tu lesson fee pula. Aduh. Kat itu saya dah kesilap lah. Tapi biasalah benda lah. Bila dah banyak-banyak masuk ni, kita pun kadang tak fikir lah benda tu kan. Bagi kan. Tak fikir risiko yang akan berlaku tu. So lepas tu saya ubah lah. Saya ubah saya punya cara. Saya tengok dulu, saya tapis balik. Yang mana yang SMP ke, student U ke. Saya tak bagi hantar MPB lah. Saya bagi hantar kecil lah. Sebab yang saya lost tu Alza kan. Alza, saya MPB ada dua ya. Arus dengan Alza. Bila dah lost Alza tu, sebab Alza ni dia punya demandnya tinggi. Sayang lah. Nak beli pun tunggu ke depan lah mungkin saya beli balik. Yang kedua, pengalaman buruk saya, kereta saya dilarikan dan digadai di Thailand, Siam. Yang ni memang teruk lah. Kita nak ambil balik kereta tu masalah lah. Masalah besar lah. Sebab dia orang yang sewa tu dia masuk Thailand ni tanpa dokumen. Geran tak ada, surat form tak ada. Macam mana dia boleh masuk saya pun tak tahu. Mungkin dia guna orang dia sindiket. Saya pun tak pasti lah. Tapi nak pergi ambil balik tu memang kena ada connection lah dengan kawan-kawan yang ni kaki-kaki tu kan. So nasib baiklah saya ada juga seorang dua yang boleh saya minta tolong. Saya pergi ambil balik kereta tu. Dan benda tu memang makan modal. Yang tu terpaksa risiko kita buat apa pun semua ada risiko kan. Kerja makan gaji pun ada risiko tak. Kalau buat perniagaan sendiri memang kalah lah, ada risiko. So masa saya ambil kereta dekat Siam tu memang saya kena buat keluar duit lah. Saya bayar dekat kasino. Dia gadai dekat kasino. Kasino tu sebelah sempadan dia. Bukan masuk ke dalam tu tak. Sebelah sempadan tu ada lorong tu, itulah sebelah ya. Tapi disebabkan dia duduk di sempadan, masalah nak bawa keluar tu memang rumit lah. So saya kena bayar 6,000 dekat kasino tu, ketua tu. Tapi dia pun nak dalam duit Siam 40,000 baht. Lepas tu saya bagi lah duit kat runner saya tu. Bagi cukup 6,000 lah. So saya habis 6,000 lah kat itu. So harta boleh bawa keluar. Kat situ pun buat saya down juga tu. Sebab kita dah himpun duit. Kita kumpul duit bulan-bulan kan. Kita punya income, simpan sikit-sikit. Tiba-tiba bawa keluar 6,000. Aduh. Sakit lah. Tapi dah buat macam mana? Waktu lah risiko yang kita kena berani tanggung lah.
So kita kena ada condition lah. Networking memang kena ada. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Kena ada kawan. So, kat itulah kita kena guna apa yang ada di sekeliling kita tu. Okey, 3 faedah yang diperolehi selepas join Go Green Matrix. So selepas saya join Go Green Matrix, saya lebih dapat keyakinan lah. Dulu saya tak berani. Takut. Tapi bila dah masuk tu, bila dah dapat tunjuk ajak pada Tuan Wahid, saya yakin lah dengan apa yang telah dipelajari selama tu. So yang saya dapat buat tu, saya yakin memang lepas saya yakin tu, saya beli kereta tu. Belum tu tak yakin je, jalan dulu 2 biji tu. Dah yakin baru saya beli. Yang kedua, selepas dapat keyakinan tu, di Go Green Matrix ni dia ada group support di mana kita boleh apa-apa masalah kita boleh rujuk dalam group tu. Sebab dalam group tu dia ada banyak orang yang otai-otai lah. Yang orang lama-lama yang lebih berpengalaman kita boleh rujukan pada mereka. So dalam group tu juga kita boleh share job. Bila kita ada customer daripada tempat lain, dia satu Malaysia. Satu Malaysia kan. Kalau kita ada job di tempat lain, mungkin customer yang pernah sewa kat kita tu, dia nak sewa di tempat lain. Boleh juga kita pas job dalam group tu. So dapatlah commission. Boleh tambah lagi pendapatan. So yang ketiga, dokumentasi lah. Daripada Go Green Matrix ni, yang pasal CITOS lah. Yang tu memang perlu lah. Yang tu itu yang menambah keyakinan lagi lah untuk saya masuk dalam Go Green Matrix ni. Bila berlaku apa-apa, kita boleh CITOS customer kan. Okey. 3 pesanan kepada ahli untuk kekal lama. Yang pun baru ni. Okey. Untuk pendapat saya lah. Saya dalam pesanan ni yang pertama kena berani lah. Nak buat apa-apa penjagaan pun kena berani. Berani ambil risiko. Kalau tak berani, tak yakin lagi, jangan berhenti aja lah. Buat part time dulu. Bagi betul-betul yakin dulu kata benda tu boleh buat duit yang kita, baru kita ambil keputusan yang betul-betul lah. So saya pun fikir banyak kali juga nak berhenti pun. Bukan saya tahu beli kereta saya berhenti pun tak. Saya fikir dulu balik bincang dulu dengan rumah saya. So kat itulah. Kena berani lah, kena berani ambil risiko. Kalau saya nak buat full time, nak buat betul-betul ya. Yang kedua, kita kena follow lah. Follow trend untuk buat marketing. Macam zaman law kan dia banyak media-media yang kita boleh buat, ada laluan yang kita boleh buat marketing. Masuk, kena follow. Yang ketiga, dapat saya lah untuk pesanan, kita kena bagi customer happy ya. Bila customer happy, dia akan cari kita balik. Setakat saya buat ni, dalam masa setahun nak masuk 2 tahun ni, ada juga customer yang repeat. Datang balik saya. Dia daripada luar, main polis. Lepas tu dia bawa pula geng dia, main pula polis. Dia cari saya balik. So, saya kena buat dia happy lah. Dari segi kebersihan kereta tu, perfume kan, pewangi kan. So, banyak tu lah. Kita cuba selesaikan masalah tu untuk urusan sewa kereta. Bila customer minta apa-apa yang kita boleh buat, kita buat. Apa lagi? Yang tu je kot. Ada lagi ya? Alright, thank you Tuan Kamarul. Saya ada banyak soalan ni, tapi sebelum tu kita buka dekat kita punya team lah. Kalau ada orang ada soalan, boleh tanya. Ada tak soalan ni? Ada. Okey, Izzah tanya, ada tak customer yang mahukan kereta dengan driver sekali dan berapa harga charge? Shuffle lah, shuffle. Kita panggil shuffle. Tanya saya lah.
Tak apalah bagi Ada. tuan jawab. Okey. Ada. Memang saya pun pernah buat tu. Ada yang customer dia main polis tapi dia pun tak berapa nak mahir jalan polis ni. Dia minta saya sediakan kereta sekali pemandu. Ada. Selalu saya bayar pemandu macam dalam polis ni rate gaji dia lebih kurang 100 ke 120 hari. Lepas tu kereta biasalah kereta harga rate yang saya buat tu lah. Ikut kereta lah sehari. Faham Boleh tak, je. Rizal? Ni boleh faham lah saya cakap. Boleh. Maksudnya pemandu tu rate dia dalam 100 hingga 120 campur dengan rental kereta tu. Kalau kereta tu kereta apa yang tuan biasa ni shuffle? Biasanya produk arus lah. Arus dengan beza. Arus dengan beza tu tuan ambil berapa satu hari? 160 ataupun? Macam saya rate polis saya beza saya buat 130. So Untuk 100 arus. 120 campur dengan 130. Macam tu lah rate dia satu hari. Okey, yang kes total loss tu macam mana tuan? Dapat claim insurans tak? Dapat. Dia ada cara dia tu. Dia ada cara Dapat. tu. Alih Arifin dapat. Yang Nanti budak bila yang dah bawa masuk. Budak yang bawa tu ada bayar ganti rugi apa-apa tak? Ada bayar. Sebab saya dah buat perjanjian dengan dia bersaksikan dia punya pok saudara dia. Dan mereka pun setuju untuk bayar saya selama 3 bulan. Nasib baiklah. Dalam masa 3 bulan ke insurans saya lulus. Nasib baik juga. Sebab bulan ketiga tu dia punya family ni dah masuk campur. Dia jadi macam-macam lah. Dia jadi bebanan pada mereka nak bayar tu. Jadi isu lah benda tu. Tapi masalah tu selesai lah. Sebab bulan yang ketiga tu insurans saya pun lulus. Yelah, tapi awal-awal pun dah settle, dah sign apa tadi tu perjanjian selama 3 bulan tu kan. Ya. So itu pentingnya bila berlaku aksiden kita terus buat. Jangan tunggu, betul tak? Okey tuan, tadi tuan ada sebut kena bagi servis yang terbaik. Ada yang tanya apa contoh servis terbaik tu? Ada yang tanya. Cuba tuan Servis bagi terbaik. contoh. Servis terbaik tu dari segi kita memudahkan urusan customer lah. Daripada dia mula-mula dia WhatsApp kita tu tanya kadar sewaan, macam mana deposit berapa, so kita bagi pengiraan, kita jawab secara elok lah. Kita biasakan panggilan pada orang tuan, puan, tuan kan, macam tu lah. So bila dah deal bab harga semua kita pun tanya dengan customer setuju tak dengan harga tu. Kalau setuju baru saya hantar nombor akaun. Okey, bila dah setuju, okey baru saya hantar nombor akaun. So dia transfer, kita pun dah lock tarikh tu. Hari kejadian yang dia sewa, kita pergi hantar kat dia, sarah kunci dia, sign agreement masa tu. Dah settle. Kita memudahkan urusan customer. Okey, faham tak? Bagi customer puas hati lah. So, tuan bagi customer sewa lepas ke Thailand ke? Tak. Memang sewaan yang saya buat ni memang dalam Semenanjung je. Tak masuk ke Sempadan. Sebab nak masuk Sempadan dia rumit lah. Kalau orang tawar ni dia cakap onyoh. Onyoh. Dia kena ada onyoh. Geran kena ada surat owner kereta kena ada IC lesen. Jadi masalah. Tapi lepas tu bila berlaku kemalangan di sebelah sana pula, pening kepala. Jadi kesimpulannya memang tak buat. Yang jadi kes yang dia buat lari tu saya pun tak tahu macam mana dia buat masuk. Dia mungkin dia pakai orang-orang yang Thailand ni. Saya rasa sedikit tu. Saya rasa dia pas kata saya tu dekat orang yang Siam. Orang Siam tu yang buat masuk. Tuan, saya nak tanya terus sementara alang-alang dah bercakap pasal yang bawa masuk ke Thailand dan dia gadai tu. Siapa customer ni?
Itulah Jangan saya sebut pun nama lah, tak tak perlu sebut nama. Tapi apa ni, cerita sikit tentang latar belakang orang tu. kalau saya habaq ni orang terkejut kan. Sebab bila customer nak sewa, kita akan check dulu background dia kan. Dia Ha. punya record dia bersih dia kan. So bila saya check dia punya IC lesen dia, bersih. Record dia bersih. Tapi yang tak syok dia kerja cikgu. Allahu Akbar. Kerja cikgu kan. Kita pun tak sangka lah. Cikgu kan. Umur pun dah dekat nak pencen dah. So, Takkan buat kerja-kerja tu kan. Hmm. Tapi itulah kadang orang ni kita tak tahu. Macam-macam orang. Kita nampak je macam clean. Tapi rupanya ada juga. ada pergi cari tak Udang dia sebalik betul. lepas kena bayar 6,000 tu? Pergi jumpa dia Cari, pergi jumpa ke? Cari tapi tak jumpa. Saya pergi dekat sekolah dia. Kau ni dekat sekolah tu bagi tahu cikgu ni dah lama tak main sekolah. Tak tahu pergi mana. Bermasalah lah tu. Biasa dah lama-lama saya pun malas lah. Dah tahu mana dapat lah. Segan lah nak ambil masalah tu. Tapi cikgu ni orang Perlis sendiri ke tuan atau macam mana? Dia orang boleh sebut negeri. Boleh. Dia orang Maksudnya lokal lah. Bukan orang yang lokal. datang. Dia orang Penang. Okey, faham. Okey. Banyak soalan ni. Lama kita ni. Owner Mira Aziz dia tanya, owner perlu tahu ke penyewa nak pergi mana dan berapa kilometer? Kita dengar je yang tu. daripada tuan. Yang tu saya kena tahu jugalah customer tu nak pergi mana. Kalau orang yang sewa tu dalam polis. Orang yang maksudnya saya di polis. Yang nak sewa tu orang polis juga. Sebab biasanya orang yang dalam negeri yang sama ni dia sewa, dia akan pergi keluar. So saya kena tahu lah dia pergi mana. Kalau saya sebut contohnya dia pergi Penang. Polis ke Penang biasanya saya buat limit sehari lah. Dia sebab sebelum masa tahun yang pertama saya ada buat sewaan half day, separuh hari kan. Tapi bila masuk yang kedua ni, saya rasa saya tak boleh buat lah sewaan separuh hari tu. Sebab teruk. Teruk pada saya. Sebab saya buat servis, hantar dan ambil delivery kan. Bila orang buat separuh hari, saya teruk lah. Saya kena pergi hantar pagi, malam kena ambil balik. Jadi masa tu lagi teruk daripada saya kerja makan gaji lah kan. So lepas tu masuk tahun yang kedua ni, saya dah tak buat separuh hari tu, memang saya buat sehari lah. So yang pasal nak pergi ke mana tu memang saya kena tahu lah. Kalau customer tu nak pergi ke Ipoh ke atas, biasanya saya buat limit 2 hari. Saya tak kira lah kilometer tu, sebab kalau nak kira kilometer ni payahlah, jenuh lah nak kira. Faham tak Maira? Itu cara Tuan Kamarul lah. Okey, tapi cara saya lah. Tapi kalau Mira nak tahu macam mana apa semua, segala berapa kilometer tu, segala tu kita dah catat dekat dalam TNC. Dan boleh tengok dekat TNC kita dekat website pun ada. Okey? Tuan Rahmat Insan ni, biasa deposit berapa tu kalau beza tuan? Ambil deposit tak? Ambil. Kalau tengok kereta lah. Kalau kereta Vivo tu saya ambil 50 je. Kalau Beza, Azia, Beza saya ambil 100. Okay. So, seeloknya macam yang kita selalu ceritalah. Deposit ni biasanya bersamaan dengan 1 hari sewa. Betul tak? Betul. Seeloknya. Tapi dalam TNC kita dah memang dah nyatakan daripada 300 sampai 1,000. 2,000 1,000. Alright. Okay. Semua kereta tuan tu ada GPS ya? Ya, memang wajib pasang lah. Memang ada lah. Ada Izzah. Satu lagi. Okey, assalam tuan. Jumlah kereta ada berapa dan kereta semua ada yang sudah habis loan tak? Target tuan untuk kereta sewa apa matlamat? Banyak soalan dia ni. Soalan kebat ni.
Kita memang ada loan lah. Yang tak ada loan dalam dua biji. Dua biji Tuan yang tak ada ada loan. berapa biji kereta sekarang? 10 kan? Semua dah 10. 10. Okey. 2 biji. Dua tak ada hutang, yang 8 lagi ada hutang. Semua kereta Ah, sendiri ke pajak? Ada yang pajak? Yang kata saya ada 6, pajak 4. okey. So target tuan untuk kereta sewa apa matlamat? Matlamat saya nak masuk universiti lah. Saya dapat. Hmm. Saya masuk maksudnya untuk masa depan tu memang saya target saya akan dapat beli kereta jenis konti lah. Maksudnya macam Camry, Alphard, Wayfire. Sebab saya target pada UU Universiti dengan Jabatan Kerajaan. Sewa dekat So student ke matlamat. sewa dekat staff Oh, tu? dah. Staff. Jabatan. Saya terkejut juga lah beli Velfire nak sewa kat student. Mampus. Oh, Dia dah. dah tadi tu dengan Oh, student. fobia tak habis je tu. Okey. Saya kontrak. Maksudnya saya kontrak dengan universiti dengan Jabatan Kerajaan. Kalau Nik boleh tangkap Hafizul. besok lah. Okey, Nik Hafizul tanya, contoh kes customer pada asalnya, alamak, mana tadi tu? Pada asalnya nak sewa 3 hari. Kemudian masa tengah sewa, dia kata nak sewa 2 hari atau sehari je. Adakah kita perlu refund untuk balance day yang tidak disewa? Yang tu biasanya saya ambil harga separuh daripada 3 hari tu lah. Kalau saya ambil 3 hari, saya kira dalam 2 hari. Saya ambil 2 hari. Yang hari 3 tu saya refund balik lah. Dia Saya sepatutnya tak kalau nak dekat refund. term and condition kita, dia no refund lah. Tapi asal No budi refund. bicara. Betul. Tapi asal boleh Itulah. bicara betul. Kalau macam kita keras sangat. Tengok pada customer- kes lah. Ha. Kes apa, sebab apa dia nak cut tu kan. Kalau saja-saja tu memang tak lah. Nurul Ain, dia tanya macam mana nak check background customer sebelum confirm booking? Yang tu yang kelebihan bila kita masuk Go Green Matrix ni, kita ada group yang kita boleh check background customer yang nak sewa pada kita tu. Kita boleh check. Dia ada staff Go Green Matrix yang akan check background customer. Tapi ada tak customer yang last minute? minute. Customer yang nak last minute. Kalau last minute macam mana Kamarul? Last minute biasanya saya tak ambil lah. Kalau saya nak ambil kereta macam malam ni call, malam ni nak ambil kan. Memang saya tak bagi lah. Saya akan abak penuh lah. Sekurang-kurangnya berapa jam sebelum? Sekurang-kurangnya sehari sebelum lah. Habis-habis sangat pun sehari sebelum. Kena booking awal lah. Booking awal. Dengar tak Nurul Ain, kita Go Green Matrix kita ada satu sistem PSS, mungkin Nurul Ain ni baru dan ada juga mungkin ada orang baru kat dalam ni. So you boleh check background customer at least, tapi customer tu mesti booking lebih awal lah, at least 1 hari lebih awal. Kalau dapat 3 hari lagi cantik lah, betul tak? Okay. So you boleh tengok dekat langkah 7, ulang balik langkah 7, dekat langkah 7 tutorial JM Hub tu dekat situ ada segala senarai grup dan salah satunya adalah grup sistem PSS. Okay. Alright, SM Hafiz dia tanya, Assalamualaikum, GPS ni mahal tak? Biasanya boleh detect apa lagi ya? GPS ni dia ada banyak jenis. Ada yang murah, ada yang mahal. So macam saya ni saya ambil yang sedang-sedang lah. Sehingga kita boleh detect location dia. Lepas tu kita boleh cut off engine, mati engine. So yang tu bagi saya memang wajib lah. Cut off engine tu kena ada. Sebab untuk memudahkan kita nak pantau dan kalau berlaku apa-apa kita boleh ambil tindakan awal. So GPS ni ada banyak. Kos satu unit GPS tu yang features macam tu berapa dia punya budget? Macam saya punya lah. Saya punya GPS saya beli satu device tu 300.
300. Lepas tu Pasang dia punya SIM card dia bayar tahunan RM60. Upah pasang 300. dalam lebih kurang 60 lah. 40 Ah, lebih lah. So faham tak? Hafiz. So dalam lingkungan 500 lah macam tu lah. So you boleh dapat yang features yang boleh monitor lokasi dengan cut off engine. Pastikan ada cut off engine jangan tak ada. Sebab kita pernah ada yang tak ada, betul tak? Hanya monitor lokasi sahaja and then bila berlaku Salah nak ambil kereta tu kena jenuh kena kejar. jenuh lah nak Boleh tak? mengajar, tak nak lah jadi apa? Jadi Tom and Jerry. polis kan. Alright, ada lagi tak soalannya? Ke abang ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan. Okay. Ada buat iklan berbayar tak, Kamarul? Setelah berbayar, saya pakai yang Google tu lah, Google Business tu lah, yang berbayar. Yang lain tu saya pakai yang biasa, yang free lah. Dalam Facebook pun saya pakai yang free. Yang free lah. Tak ada spend iklan berbayar lah. Tak ada. Saya tak buat. Semua free je. Sebab saya punya rumah tu dia ada satu app yang kita boleh blast kepada banyak grup. Okay, faham? Okay, ni Izzy tanya. Dia tanya Tuan Wadi. Siapa Tuan Wadi tu? Kenapa korang suka sebut nama saya Wadi ya? Wahi. Wahi, bukan Wadi. Mungkin typo kot. Tak apa. Tapi kita minta Tuan Kamarul jawab kot. Nak tanya dari segi undang-undang, adakah salah kita sewakan kereta kepada orang lain? Apa akan berlaku jika berlaku kemalangan kepada kereta kita? Adakah kita boleh claim insurans dan bagaimana nak buat report dan nak claim insurans? Masa kita beli insurans, kita hanya claim kepada pemandu. Ni Tuan Kamarul dah alami satu kereta total loss. Rasa benda tu tak payah jawab. Dia actually benda tu kita jawab dalam group lah. Betul. Itu memang confidential lah. So you kena join GM baru kita you tahulah. Ada yang bukan GM Hub ni sebab apa kita open je dekat luar. Boleh lah Izzat ataupun UPM saya je lah. App siapa tu Ita? Ita nak app siapa tu? Sebenarnya setiap masalah tu ada solution dia lah. Tapi kita tak boleh nak cerita dekat luar. Sebab apa itu confidential lah. Hanya orang yang berada dekat dalam grup yang akan dapat untuk dapat ilmu tersebut lah. Okay. Zohasmi tanya, apps plus iklan tu apa nama apps tu Tuan? Ni ke WhatsApp ke? WhatsApp pun ada juga buat. Yang Facebook tu dia panggil F-Boom. 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 Apps tu. Okay. Dapat tak? Zohasmi. Ita pun mungkin tanya apps yang sama kot. Saya tulis kat sini ya. Macam Tuan Kamarul ni sepanjang dia buat bisnes kereta sewa kan, ada dua kes besar lah yang berlaku. Satu kereta dia accident total loss. Satu lagi kereta dia orang bawa pergi ke Thailand dan dia kena bayar ni lah kena gadai lah kan. Dia kena tuntut balik lah. So dekat sini tuan-tuan, walaupun Kamarul ni dia masuk GM ada mentor, dia tetap juga terdedah kepada risiko-risiko ni. Apatah lagi kalau yang buat kereta sewa ni tak ada guru pun semua kan. Saya ingat lagi. Dan bila terkena tu memang down lah. Macam saya pun dulu tak ada orang ajar. Memang kereta hilang pun semua kan. So kita pun almost down tapi kita continue juga. So daripada situ kita belajar kan. So Kamarul pun mungkin dia dah terkena tu, dia belajar lah macam kereta dia total loss tu dia bagi dekat student. Lepas tu student tu sebenarnya mungkin dia tak competent kot. Lesen tu je. So kat situ kesilapan dia kan. And then yang kedua tu pergi gadai tu kita pun tak jangka lah kan. Cikgu sekolah kot kan. Betul. Tapi bila cek-cek dia ni memang ada masalah apa semua kan. So itu salah satu mungkin kita in the future kalau orang ni bekerja, you tahu tempat dia bekerja adalah lebih baik kita checking tempat dia kerja. Tapi yang cikgu tu dibayar macam mana? Cash ke online transfer ke kad kredit ke apa?
masa ambil kereta tu dia bayar cash. Lepas tu hari yang kedua tu dia minta sambung tu dia transfer. Oh, transfer. Hari yang dia dah bawa masuk tu pun saya pun tak check lagi GPS waktu tu. Hmm. Dia nak sambung, saya pun okey ya. Dia transfer lah yang sambungan hari tu. Lepas saya check GPS baru saya tahu dia dah masuk ke belah Masuk ke semua dah. dalam. Alright. So pentingnya kita tak complacent, betul tak? Sentiasa monitor kereta. Bukan itu saya seorang yang kena tu. Masa hari yang berlaku saya tu, lepas pada saya kena tu, orang lain pula kena. Karakter di polis juga. Dia kena Azir. Saya dulu beza. Lepas tu dia pula Azir. Orang yang sama lah. Orang yang sama, cikgu tu juga. Oh, dia ni Allah. mungkin sindiket lah. Dia kena bayar, Betul. dia kena bayar 2,500. Upah dia? Dia kena bayar dekat kasino sebab dia gadai di tempat yang sama. Lepas saya bawa keluar nak bayar 6,000 tu dia pula kena, dia pun pergi tempat yang sama 2,500 kena bayar. Allahu Akbar. So macam mana nak elak benda-benda macam ni Kak Marul? In the future lah. Ya ni soalan yang susah ni. Kita tak sangka benda tu. Sebab bila saya check background dia, saya siap check di balai lagi. Dia punya record dia bersih. Tak ada record yang jenayah. Sebab dia punya record pun di balai, record dia cuma ada dia pernah jual kereta sama bayar. Yang tu je. Ya, dia jual kereta sama bayar tapi dia pergi buat report. Tak tahulah sebab apa kan. Yang tu je record dia. Yang lain semua tak ada apa. Jenayah. Alamak, yang tu dah Tu macam mana? tanda Tu pun dah tu. Betul? Sebenarnya dia jual kereta sambung bayar tu sebenarnya tu dah tanda dah tu. Tapi saya So, check jangan tu lepas abaikan. dah semua. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi tak soalan-soalan you all? So macam saya tengok macam Kak Marul kan, buat bisnes yang berisiko. Kereta sewa ni berisiko kan. Dalam banyak-banyak bisnes, kenapa tak pilih bisnes yang tak ada risiko, yang tanam buah mangga ke kan? Buah mangga yang dekat Perlis tu? Harum manis. Harum manis ke, kedai makan ke. Kenapa pilih kereta sewa? Kenapa tak buat bisnes yang susah? Sebab minat kot. Sebab saya dah memang background bekerja dalam selama 12 tahun tu dalam bidang pengangkutan juga. Jadi bila kita nak pergi ke bidang baru tu dia lagi ambil masa yang panjang lah. Kalau kita nak buat bisnes yang bukan bidang saya duk biasa buat. Macam kereta ni saya dah memang biasa buat. Cuma saya buat orang. Ni saya buat orang sendiri. Mungkin sebab tu lah. Sebab tu saya pilih kereta sewa juga. Walaupun saya tahu risiko dia tinggi. Tapi minat juga saya buat lah. Tapi bila dicampur-campur sale pun semua tu dengan kerugian pun semua, masih ada untung ke ataupun rugi je? Setakat saya buat tu memang nampak untung lah. Untung ada lah. Tapi dia bukanlah margin yang besar untung tu lah. Sebab kita ada komitmen bayar installment bulanan. Kita ada servis. So selepas tolak semua tu lebih sikit lah daripada gaji yang saya dapat bulanan masa dulu. So yang pentingnya masa lah. Masa kita dengan keluarga tu lebih banyak berbanding yang kita kerja makan gaji sebelum ni. Omah buat apa lah? Berniaga ke atau kerja? Omah saya kerja juga. Kerja agak lah. So anak berapa orang Tuan Kak Marul? Anak seorang masuk 4 tahun, yang seorang lagi dalam perut 3 bulan. Baru lagi. Baru nak masuk 2. Okay, so ada soalan. Assalamualaikum tuan-puan. Bolehkah kita bagi tahu customer kereta tak boleh masuk Thailand dan Singapura? Sudah tentu, sebab itu kereta you. Betul tak? Tuan nak tanya Biasanya customer saya tanya dulu. Tuan nak tanya surat agreement tu, penyewaan tu perlu ada cop tak? Kena ada cop? Tak payahlah cop lah. Janji kita ada logo lah, ada logo company. Logo atas ada dah, dia terhit. Maksudnya customer tu kena sign tuan, and then of course kena ada logo kita lah. So apa yang bestnya tentang kita punya agreement tu adalah kita memang logo kita tu, surat agreement kita tu disertakan dengan logo dan disertakan dengan sitos. Betul tak Tuan Kak Marul? Ya, betul.
Haru dia tanya, saya nak buat bisnes kereta, apa nasihat tuan? Join GM je lah. Masuk Betul tak tu, Kamarul? tahu lah apa nak buat. Tak payah nak pergi langgar dinding, nak pergi reka sistem semua. Benda dah ada pakai je, buat duit je. Cuma risiko tu tetap ada lah. Dan saya rasa risiko tu boleh dikurangkan bila ada ilmu, ada sistem. Betul. Risiko tu tetap ada. Macam orang cakap lah, bisnes ni rugi tu pasti, untung belum tentu. Betul tak? Yalah, pandai-pandai cak lah tu. Tapi kalau you tak nak risiko apa semua, kerja makan gaji lah. Kerja makan gaji pun risiko juga. Risiko kena buang kalau tak datang kerja. Kan? Ataupun sakit kan. Betul So, tak? semua ada risiko lah. Cuma macam saya belajar lah, risiko tu hanya boleh dikurangkan bila you ada ilmu. Betul. Tapi kalau you masuk, you tak ada ilmu, memang risiko gila tinggi lah. Macam Kamarul ni, saya teringat tadi dia cerita, dia minat nak buat. Lepas tu dia duduk survey. Dia nampak YouTube saya kan, Kamarul kan? Ya. Dia YouTube nampak Google background hijau. dulu. So nampak tak? Dan dia ambil keputusan untuk join selepas 5 ke 6 bulan dia duduk follow. So saya dah buat marketing dah lama, daripada tahun 2010 macam tu kan. So saya banyak share konten dan video, kadang-kadang video-video saya dekat YouTube tu dah lama-lama, dah berbelah-belah tahun kan. Dan macam you all pun bila nak buat bisnes kan, marketing tu kena continue lah. Betul. Kadang-kadang orang tengok you. Lepas 6 bulan baru dia decide nak jadi customer you. Betul. Tapi baru you ikhlas seminggu, tak ada orang tu give up. Tak boleh. Betul tak Kamarul? Betul. Dia kena konsisten. So macam sekarang ni banyak orang dia buat marketing lah dekat Facebook, dekat IG, TikTok, dekat mana lagi tempat kan. Tapi YouTube ada buat tak? YouTube ada Macam upload, saya ada tak. channel tak? Ada channel sendiri tak? Tak. Kamarul? Tak buat. So benda tu tak very good tak tau. wani ni. Tak berani apa? Yang tu pun tak ada keyakinan lagi tu nak buat video tu. Ya. Dia kalau tak berani keluar muka, voice over lah. Betul. Tunjuk muka. Mungkin lah, mungkin ke depan saya cuba buat pula yang tu. Sebab TikTok pun saya buat semua post video-video cerita je. Tak ada lah yang jenis ada voice tu. Tuan ada Google My Business tak? Google ada. Ada. And then testimoni pelanggan semua ada ambil tak? Ada, dalam tu ada saya minta customer review lah. Yang Dan video? kebanyakannya Kalau video dalam bentuk video? video tak ada pula, saya tak buat tu. Saya tak ada keberanian lagi nak minta customer buat video tu. Nak kena belajar dekat Arbani tu. Arbani dulu pun cakap dia tak berani lah. Saya jentik telinga dia terus dia berani lah. Sebab dia dekat. Aduh lah, saya jauh. Nak jentik jauh. Jauh susah nak jentik lah. Aduh. Tak berani lagi, segan nak suruh customer buat video, dia segan sikit. So nanti Memang aku sedar. Itu masa kita interview dia pun, dia ketak-ketak tau. Ketak-ketak. Maksudnya dia tak pernah rakam video dia sendiri rasanya Kamarul ni. Tapi saya bukan jenis ambil video sendiri. Tapi hari ni okey dia ya. Betul, dia sangat kita patut beruntung lah, rasa beruntung dan bersyukur sebab dia sudi nak share pada malam ni. You rasa Kamarul present okey tak malam ni? Okey tak dia share? Dia memang pemalu gila. Memang masa saya jumpa dia tu, dia bila tu macam menggigil-gigil dia kan. Penuh dia kan. Tapi dia okey je sebenarnya. Kadang-kadang selagi you tak buat, selagi tu you tak tahu kemampuan tu. Ketak ni dia pun tak habis ketak. Tapi okey tau dia cakap. Dia cakap okey sangat. Okey jelas. Okey tak apa. Selagi you tak buat, selagi tu you tak tahu. Betul. You dah buat okey, lepas ni jangan risau kan. Jumpa customer kan, buat konten, cik macam mana kita punya servis, rakam video semua, standby. Sebab apa, kalau you tak buat, pesaing you buat, you akan tertinggal lah. Betul. Sebab dia tahu kenapa. Sebab tadi dia dah sebut tentang bagi servis yang terbaik. Tuan dah bagi servis yang terbaik tau. So ada satu step lagi tertinggal dekat situ. Sangat sayang kalau tak digunakan. Betul tak? Betul. Sebab orang yang tak berani ambil testimoni ni asalnya bila servis dia tak baik.
Sebab kenapa dia tak berani nak tanya? Sebab takut kena backfire. Tapi kalau kita dah bagi servis terbaik, kena tanya. Betul tak? Betul. Ah. Sekarang ni pekerja berapa orang Kamarul? Bekerja saya seorang. Saya buat semua. Terbaik kan? Terbaik. Kerja lah 10 biji kereta seorang lah kan? Okey lah Boleh gitu. buat lah. Actually, siapa yang sewa kereta kat Perlis ni Kamarul? Tadi dia Kalau kebanyakannya tu orang luar lah. Orang luar yang datang dengan kereta api. Saya duk ingat Kamarul sewa dekat student. Sudah ada juga. Tapi bagi saya, banyak yang sewa kat saya tu yang orang luar yang main polis. Student ada lah, tapi kebanyakannya orang luar. Dia pun main Orang polis banyak lah. pakai kereta api, pakai bas lah. Perlis tak ada airport kan? Naik apa ITS pun, KTM, dia turun di sana. Saya pergi hantar kereta lah situ. Ni ada soalan lagi. Macam mana tuan balik lepas hantar kereta ke customer? Yang tu dia kena tebal muka sikit lah. Saya naik apa yang ada. Saya guna kemudahan yang ada. Sebab saya punya rumah saya di laluan MyBus. Dekat Polis dia ada MyBus setiap laluan tu. Jadi saya naik tu lah. Macam rumah saya juga dekat dengan KTM Bukit Seteri. So kalau saya hantar di Padang Besar, saya akan naik KTM tu turun dekat rumah saya ni. Lepas tu saya naik Grab pula balik rumah. Nampak tak? Saya guna apa yang ada. MyBus, Grab, kereta api. Kos tu saya dah masuk ke dalam charge yang saya kenakan dekat customer lah. Charge delivery tu. Tapi masa kita handle dulu lah, macam saya kadang-kadang delivery banyak, saya akan pick up customer tu dekat hotel ke dekat airport, and then minta customer hantar saya balik lah. Itu dulu dia pernah juga buat. Kalau saya tak boleh nak ambil dia kan. Boleh kan? Dah rumah dekat dengan tempat tu kan. Ambil customer, and then suruh customer hantar kita balik. Dan customer jalan lah. Tapi kena awal lah mungkin kan. Boleh lah. Tapi saya nak kacau customer. Betul. Tuan Kamarul, kalau nak ambil kereta baharu, berapa tahun loan paling ideal dan sesuai untuk diikat? Adakah 5 tahun? Kalau saya buat semua 9 tahun. 9 tahun lah, 9 tahun. Tapi macam kalau you ambil Pro 2 boleh 9 tahun lah. Sebab apa? Pro 2 ni dia jangka hayat panjang. Harga dia pun kalau lepas 5 tahun nak jual pun ada harga. Tapi kalau macam Proton ni boleh juga 9 tahun. Tapi kalau 5 tahun tu you jual kena top up lagi lah. Betul. Kalau buat 5 tahun, 6 tahun ni bulanan tu tinggi je. Tinggi lah kan. Takut tak boleh nak cover kan. You fokus beli kereta-kereta yang tahan lasak. Lepas tu bila nak jual ada harga. You jangan pergi beli kereta yang pelik-pelik yang beli macam Proton kan. Beli kadang-kadang boleh buat full loan. Tapi bila nak jual tu dia tak ada harga. So kena tunggulah 7 tahun, 8 tahun baru boleh jual. So baru tu. So and then macam berbanding Proton dengan Pro 2, Proton ni dia manja sikit lah. Boleh nak buat sewa, cuma dia manja lah kan. Betul. Alright. Okey, ada soalan daripada Fardidi. Tuan Kamarul, kos maintenance untuk sebiji kereta tuan peruntukan berapa? Untuk sebulan lah. Kalau untuk sebulan, macam Beza tu, saya banyak servis di luar, saya tak servis di center. Sebab kalau servis di center ni, kos dia tinggi. So saya servis kat luar tu lebih kurang 200 ke 300 macam tu lah. Kalau minyak enjin biasa lah kan. Kalau atas minyak auto tu boleh pergi sampai 400 lah. Tapi dia bukan setiap bulan tu. Kadang 4 ke 5 bulan. Alright, kita dah pukul 10 dah. Pukul 10 dah. Alright. So ada lagi soalan? Saya dah tak ada soalan. Tapi kalau macam ada orang nak contact Kamarul ke, nak apa, mungkin dia orang ada kereta ke, nak jumpa Kamarul ke, macam mana nak contact Kamarul? Nak contact saya boleh ambil nombor telefon. Boleh tengok dekat. Boleh Google
Cuba sebut nombor telefon Tuan Kamarul. Kalau nak berhubung dengan saya boleh ambil telefon 016 734 2863. Okey. Alamak. So kalau Atau boleh pergi, Google. kalau pergi Perlis, Alamak dah. sekali lagi. Sekali lagi. 016 016. Tu ada Zam. Okey. 734. 734 2863. Okey. Dia orang dah ni. Zahasmi dah ni dah. So kalau korang nak pergi Perlis kan, sampai dekat KTM tu pun semua, tak tahu nak cari siapa, cari je lah Kamaru ni pun semua. Dia ready, bersedia untuk membantu. Betul tak? Ya, insyaAllah. Kita cuba. Nak minum ke kan, dekat Perlis apa benda sedap Kamarul? Alah, ikan bakar Boleh. Rohani. Kan? Tu boleh ke? Kalau boleh. Itu my favourite. Itu favourite kita tu. Apa, Macam apa naik kereta api kan, sampai kat sana apa semua, ajaklah Kamaru sembang-sembang, minum-minum apa semua kan. Betul. Dia bulan 4 bulan 5 ni musim harum manis ha. Oh ya, kan. So kalau nak order harum manis pun boleh jugalah kan. Analah tahu kan. Boleh. Boleh ha, memang ambil nyari ya. Mai kita pergi ramai-ramai. Alright, jangan lupa support Tuan Kamarul, and then nak sewa kereta ke, nak jumpa minum ke apa semua, nak pakai ikan bakar apa semua, boleh contact kita punya team kat sana lah. So saya doakanlah semoga Tuan Kamarul dia boleh keep growing, boleh membantu orang, boleh sediakan peluang kerja apa semua kan, and then bisnes dia terus berkembang lah. Betul. Alright, so kita habiskan kita punya sesi ni. But before that, kalau nak ambil gambar, boleh buka kamera. Siapa yang nak buka kamera boleh boleh buka kamera lah. Right, one, two, three. Alright, kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.